Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang dijanjikan, saya maklumkan sebelum ini kita akan membicarakan tentang tajuk panduan syarak tentang sembelihan ataupun panduan sembelihan menurut syarak. Okay, saya akan kongsikan dengan antum semua slide. Kuliah kita, insya-Allah. Okey, secara ringkasnya, okey. Okey, selepas pelajar mengikuti kuliah ini, kuliah bertajuk Sembelihan Halal menurut Syarak ni, so pelajar akan dapat menjelaskan hukum dan kaedah penyembelihan yang betul menurut panduan Syarak dan dapat mempamerkan kemahiran praktikal menyembelih binatang yang halal dimakan bersesuaian dengan tuntutan dan panduan Syarak. Jadi selepas pelajar mengikuti kuliah bertajuk Sembelihan Halal menurut Syarak ini, penting sekali pelajar dapat jelaskan hukum. Apa hukum sembelihan, apa kaedah penyembelihan yang betul menurut panduan Syarak, serta isu-isu yang berkaitan dengannya, terutama isu-isu yang berlaku dalam masyarakat masa kini berkaitan dengan sembelihan. Sebab sembelihan ni dia ada kaitan lagi dengan beberapa tajuk lain, beberapa ibadat lain yang bersifat sunat, iaitulah berkait dengan korban dan akikah. So korban dan akikah ni dia berkait dengan sembelihan. Jadi tajuk berkait dengan korban dan akikah ni kita akan bincang selepas ni, tapi kita akan dahulukan tajuk berkaitan sembelihan. Okey, jadinya kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan sembelihan. Sembelihan tu apa? Okey, sembelihan menurut Syarak ialah menghilangkan nyawa binatang bertujuan menjadikan daging binatang berkenaan halal dimakan. Tujuan sembelih ni adalah untuk menjadikan binatang, iaitu binatang-binatang yang halal dimakanlah. Binatang-binatang yang menyawa, kecuali ikan dan belalang, ataupun binatang yang hidup dalam air, sama ada sungai ataupun laut, seperti ikan, udang, ketam dan seumpamanya. So binatang-binatang ini tidak perlu disembelih lah. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi kata, uhillat lana al-maitatani wad-daman. Nabi kata dihalalkan kepada kita umat Islam ni dua jenis bangkai, al-maitatan wad-daman, dua jenis darah. Wal-maitatan al-hutu al-jaran wal-hut, dua jenis bangkai yang halal dimakan oleh umat Islam itu ialah ikan dan belalang. Okey, jadi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, binatang yang bernyawa, benda-benda yang bernyawa lah, binatang yang halal dimakan ada dua kategori. Yang pertama, tak perlu sembelih. Yang kedua, kena sembelih. Yang tak perlu sembelih itu ialah binatang-binatang yang hidup dalam air, sama ada sungai ataupun laut. Seperti yang saya sebut tadilah, sama ada ikan, kerang, ketam, udang dan seumpamanya lah. Okey, manakala yang kedua, kategori yang wajib disembelih. Itu hukum sembelihan wajib. Seperti ayam, itik, unggas, binatang ternakan seperti lembu, kerbau, kambing, unta dan seumpamanya lah. So, hak kategori kedua ini
wajib disembelih. Sebelum halal dimakan, dia kena sembelih dulu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sembelihan ini ialah menghilangkan nyawa binatang ataupun matikan binatang menurut syarak dengan tujuan daging binatang ini boleh dimakan. Itu maksud sembelihan. Menghilangkan nyawa binatang bertujuan menjadikan daging binatang tersebut boleh dimakan. Okey, seterusnya hukum sebagaimana yang disebut tadi, hukum sembelihan wajib. Wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil syarak, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى آخر الآية. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis barang atau benda yang haram dimakan. Apa dia? Antaranya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, haram. Kecuali bangkai yang pengecualian tadilah, bangkai ikan, bangkai belalang dan seumpamanya. Darah, kecuali dua jenis darah tu. Al-kabid wa tahal dalam hadis Nabi itu. Ad-daman, al-kabid wa tahal. Kabid dan tahal. Iaitulah hati dan limpa. Bukan hati kalbu tu. Tapi ni kabid. Hati anggota dalaman binatang tu. Bukan kalbu. Kita sebut kalbu, kabid, fuad, semua bahan hati belaka. Tapi yang jenis darah, yang dua jenis darah yang Nabi sebut tu adalah darah beku. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hati anggota dalaman lah. Bukan hati kalbu. Dan limpa. Dua ni. Daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati kerana tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas. Semua ni haram. Kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Binatang-binatang yang halal dimakanlah. Jadi, yang ni kalau sempat sembelih, boleh halal dimakan. Dan diharamkan juga bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Ila akhir ayat. Itu dalil. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turidtum ilaih." Maksudnya, maka hendaklah kamu makan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini nas dia yang mengatakan wajib sembelih. Jika kamu beriman kepada ayatnya, mengapa kamu tidak mahu makan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelih? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang telah diharamkannya ke atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Surah Al-An'am ayat 118. Seterusnya ayat daripada surah Al-An'am ayat 121. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahu alaihi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Jadi berdasarkan kepada ayat-ayat ini, kita dapat fahami bahawa sembelihan itu adalah wajib. Tujuan apa? Tujuan menghalalkan daging binatang yang halal dimakan. Itu halal dimakan. Supaya daging binatang tersebut
halal dimakan. Itu tujuan sembelih dan hukumnya adalah wajib. Okey, seterusnya ini berkait dengan kaedah sembelihan. Jadi terdapat dua kaedah sembelihan yang diharuskan oleh syarak. Yang tadi kita sebut tahu dah kan, mematikan binatang, menghilangkan nyawa atau mematikan binatang dengan tujuan menjadikan daging binatang tersebut halal dimakan. Ada dua kaedah sembelihan yang diharuskan oleh syarak. Yang pertama, sembelihan biasa. Sembelihan biasalah. Maknanya apa maksudnya? Maksud sembelihan biasa ini ialah memotong saluran pernafasan ataupun halkum dan saluran makanan, iaitu mari atau orak merih tersebut. Binatang sembelihan yang dapat dikawal oleh penyembelih. Maknanya binatang ni kita boleh pegang lah, kita boleh kawal. Penyembelih boleh mengawal binatang. Ini sembelihan biasa. Potong saluran pernafasan dan saluran makanan binatang sembelihan yang dapat dikawal. Itu sembelihan biasa. Itu kaedah yang pertama. Okey, manakala yang kedua, kaedah kedua ialah kaedah sembelihan darurat. Ini sembelih binatang yang kita tak boleh nak kawal. Bagaimana? Dengan menikam ataupun mencederakan mana-mana anggota binatang yang menyebabkan kematian segera kepada binatang yang tidak dapat dikawal oleh penyembelih. Jadi cara ni biasa digunakan oleh pemburu lah. Dengan lembing ke, dengan tombak ke. Ataupun tembok. Sekarang teknologi dengan tembok kan. Tembok dengan senapan ke, dengan pokok mana lah. Tapi dengan niat nak sembelih. Kalau tak niat, nanti kita akan bincangkan bahagian rukun nanti dan syarat setiap rukun. Antaranya perbuatan menyembelih. Ada niat tu. Kalau misal kata, contohlah, kita potong saluran pernafasan dan saluran ataupun kita potong orak halkum dan orak merih binatang tu, tapi kita tak niat. Tak ada niat nak sembelih pun. Hanya kita nak potong saja. Tak sah. Jadi, sembelihan tu tidak sah. Tak boleh makanlah daging binatang semua. Sebab apa? Sebab tak ada niat. Ialah macam kita, misal kata kita pegang pisau lah contoh. Tengah-tengah pegang pisau tu, mari burung terbang hingga di mata pisau tu. Terputus halkum dan orak merih dia. Sedangkan kita tak niat pun nak sembelih. Dia mari hingga. Tiba-tiba terputus halkum dan orak merih burung tersebut. Jadi tak halal dimakan. Dia jadi bangkai lah. Sebab nanti kita akan bincang lebih detail syarat setiap rukun nanti. Jadi itu dua kaedah sembelihan yang diharuskan oleh syarak. Sembelihan dalam keadaan biasa, sembelihan dalam keadaan darurat. Sembelihan dalam keadaan biasa kena putus orak halkum dan orak merih. Tu. Potong saluran pernafasan dan saluran kena bagi putus lah. Nanti kita akan bincang lebih detail syarat setiap rukun. Okey, itu dua kaedah sembelihan yang diharuskan oleh syarak. Okey, manakala seterusnya, sembelihan ni ada rukun dia. Nak bagi soal ini panduan syarak lah. Jadi panduan syarak tentang sembelihan ataupun sembelihan yang halal menurut syarak ialah sembelihan yang cukup rukun dia. Apa rukun sembelihan? Ada 4. Yang pertama, penyembelih. Kena ada penyembelih lah. Tak ada penyembelih, tak sah. Yang kedua, kena ada binatang yang nak disembelih. Yang ketiga, alat sembelihan. Dan yang keempat, perbuatan menyembelih. Ada penyembelih, ada binatang sembelihan, ada alat sembelihan, tapi tak sembelih. Tak jadi juga. Tak lengkap sembelihan tu. Sembelihan yang lengkap menurut syarak dan halal adalah sembelihan yang cukup rukun dia. Itu 4 rukun ni lah. Penyembelih, binatang sembelihan, alat sembelihan, perbuatan menyembelih. Bila komplit cukup belaka ni, maka sah. Walau bagaimanapun, setiap rukun ni ada syarat dia. Okey, kita pergi kepada syarat dia pula. Okey, yang pertama,
syarat penyembelih. Apa dia syarat? Syarat dia mesti Islam dan ahli kitab. Sebab sembelihan ahli kitab adalah halal juga dimakan oleh orang Islam. Ada nas dia lah, saya tak nak pergi detail lah untuk ahli kitab ni. Tapi syarat dia mesti orang Islam dan ahli kitab. Okey, yang kedua, syarat binatang sembelihan. Rukun kedua, binatang sembelihan. Syarat dia apa? Binatang tersebut mestilah yang halal dimakan. Dalam ayat tadi pun ada penjelasan beberapa tentang binatang-binatang yang haram dimakan. Saya tak nak pergi detail lah tentang binatang yang halal dimakan ni, tapi mesti binatang sembelihan tersebut halal dimakan. Seperti binatang ternakan, kambing, biri-biri, lembu, kerbau, unta, ayam, itik, burung, kecuali burung-burung yang haram lah, dan seumpamanya. Itu syarat yang pertama. Mesti binatang tersebut halal dimakan. Baru sah sembelihan. Okay, yang kedua, binatang tersebut masih hidup. Sekurang-kurangnya ada hayah mustaqirrah ketika dia sembelih. Contohlah kan, kita tengah duk bawa kenderaan, tiba-tiba terlanggar binatang. Kambing lah contoh kan. Duk selit-selit, tak ada tuan mengaku. Nak biar gitu, bazir. Binatang ni cedera, masih lagi hidup. Kita tengok. Kalau binatang tersebut, kambing yang kita langgar wali'azubillah tu, hidup lagi atau sekurang-kurangnya masih bergerak, hayah mustaqirrah. Bukan nyawa-nyawa ikan lah. Maka, bila kita sembelih, maka sah dimakan. Halal dimakan. Syarat dia masih hidup ataupun sekurang-kurangnya ada hayah mustaqirrah ketika disembelih. Sebab ini berkait nanti ada isu-isu berkaitan kan. Misal kata kalau contoh bila ada dalam video kan YouTube apa semua ditunjukkan tentang ada penyembelih, sembelih tiba-tiba pisau tu lucu. Sembelih dah ni. Tapi tak putus lah ke? Contoh kata kan, baru putus halkom baru. Orang merih tak putus lagi. So macam mana ni? Boleh tak? Penyembelih ni nak ambil semula. Ambil pisau semula, tengok keadaan. Kalau ketika kita potong sekali lagi itu untuk menghabiskan orang merih tu, binatang tersebut masih ada hayah mustaqirrah, maka bukan berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, maka boleh disembelih. Boleh kita teruskan sembelihan tu. Potong sekali lagi orang merih. Halkum putus dah. Orang merih pula. Dengan syarat binatang tersebut masih lagi ada hayah mustaqirah, masih hidup ada hayah mustaqirah, tidak nyawa-nyawa ikan. Bila dah kita tengok dah gerak, ada lagi tapi nyawa-nyawa ikan. Maka tak sah lah kalau sembelih pun jadi bangkai, tak sah. Jadi itu syarat yang kedua. Yang ketiga ni. Yang ketiga mestilah putus dua saluran. Itu syarat ni binatang sembelih. Putus dua saluran, iaitu saluran pernafasan dan saluran makanan. Saluran pernafasan ni halkum. Dan saluran makanan, mari ataupun orang merih. Okey, nanti kalau ada kesempatan kita akan tengok. Okey, lepas ni ada keratan rentas, nanti kita akan tengok. Okey, yang ketiga, rukun yang ketiga, perbuatan menyembelih. Syarat perbuatan, ada syarat. Macam saya sebut tadi lah. Semasa kita sembelih tu, kena ada perbuatan menyembelih. Masa kita sembelih tu, hendaklah kita sembelih dalam keadaan sedar dan dengan niat menyembelih. Kalau misal kata kita potong, kita memutuskan memotong dua saluran yang ada pada binatang sembelihan tu, tapi kita buat dalam keadaan tidak sedar. Dalam keadaan mamai, bangun tidak sedar. Maknanya kita berada dalam keadaan akal yang tidak waras.
tidak sedar. Tak sedar apa benda kita buat. Tiba-tiba terputus, maka tak sah. Sebab kita buat tu dalam keadaan yang tidak sedar. Ataupun macam saya sebut contoh tadi, tak ada niat apa nak sembelih. Kita pegang pisau, tiba-tiba mari burung, langgar, putus. Putus tekak tu, katalah contoh kan. Ataupun putus separuh. Putus dua saluran ni kan. Kita tak ada niat pun kita pegang je. Pegang pisau, tuk mari burung langgar. Maka putus alkum dia dan orang beri. Itu tak sah. Sebab tidak dilakukan dalam keadaan sedar dan dengan niat menyembelih. Okey. Itu syarat rukun yang ketiga. Manakala rukun yang keempat, syarat alat sembelihan. Okey, mestilah sesuatu yang tajam. Alat sembelihan itu mesti tajam. Selain daripada kuku, tulang dan gigi. Tak kiralah sama ada alat sembelihan itu dibuat daripada besi ke, dibuat daripada kertas ke, dibuat daripada kaca ke, dibuat daripada kayu ke, yang penting tajam. Dan bukan dibuat daripada kuku, tulang dan gigi. Selain kuku, tulang dan gigi, apa sahaja alat yang tajam kita gunakan untuk sembelihan, maka sah sembelihan itu. Kalau guna tu, aku tak sah. Okey, baik, itu syarat setiap rukun sembelihan. Okey, yang ketiga, ini dia keratan rentas bahagian leher binatang yang perlu disembelih. Kalau kita nampak sini kan. Okey, ni. Okey, ni keratan rentas leher binatang sembelihan ni. Tekak dia, bahagian tengkok dia, bahagian leher ni. Ini tulang. Bahagian tulang leher. Ni bahagian bawah. Ni bahagian atas ni. Ini bahagian bawah. Bawah tekak lah. Kalau kita boleh buat andai, okey, tekak tu, ini hak bahagian ni, bahagian atas, tengah-tengah dia ni, ada tulang leher ni, batang leher ni, tulang dia. Kemudian di bawah dia ni, ada orat merih, saluran makanan. Kemudian di bawah sekali, halkum. Mana halkum ni bawah, hak dekat sekali dengan kulit. Bahagian, kulit luar. Kalau kita ni, kita rasa macam, halkum ni duduk dalam ni. Gekung, orang Terengganu sebut gekung. Dia macam apa ni? Spiral apa ni? Allah. Yang awak punya siapa ni? Hak pipe apa ni? Air buang daripada mesin basuh. Kalau kita nampak gitu, gitulah. Betul lebih kurang halkum ataupun orat pernafasan. Okey, yang ni orat merih. So, jadi dua orat ni, dua saluran ni wajib putus. Ini syarat binatang sembelihan kan. Putus dua orat ni. Yang wudajah ni, orat darah, pembuluh darah dah. Duduk sebelah dia, kiri kanan ni, yang ni sunat. Hak wajibnya ialah halkum dan orat merih. Tapi andai kata, kalau kita letak sebahagian ni, nanti ada video saya, pelajar-pelajar boleh tengok, panduan dan cara sembelihan macam mana, terutama hak ayam. Ada video dia, pelajar boleh tengok macam mana cara teknik. Kita nak kenal pasti, nak bagi mudah supaya binatang yang kita sembelih tu cukup 4 saluran ni putus. Hak wajib 2, iaitu halkum dan orat merih. Yang sunat wudajan, wadajain lah. 2 orat darah ataupun pembuluh darah. Okey. Okey, seterusnya itu contoh keratan rentas leher binatang sembelihan lah. Kawasan yang wajib kita potong dan yang sunat kita potong. Okey, seterusnya ini berkait dengan ada 2 teknik. Tadi kaedah ni teknik sembelihan. Teknik atau cara sembelihan biasalah. Dia ada 2 teknik, iaitu az-zabhu dan an-nahru. Dua teknik, ada 2 cara. Teknik atau cara az-zabhu ni ialah dengan memotong bahagian leher binatang sebelah atas.
Iaitu pada bahagian bawah tekak, bawah dagu ni. Mana lebih kurang tengah-tengah ni lah kalau kita kata tekak ni. Bukan bahagian tu, atas sikit pada bahagian tengah leher, di bawah sikit daripada dagu. Itu kawasan. Ya, maknanya antara. Tapi kalau bawah juga, boleh juga. Tapi yang terbaik ialah, ini hak kaedah zabhu ni. Sembelih binatang yang mempunyai leher pendek. Kita sembelih binatang yang leher dia pendek, itu dipanggil sebagai az-zabhu. Teknik ataupun cara biasa. Kita guna alat sembelih, kita potong bahagian leher dia. Bahagian pangkal leher pun boleh, tapi yang terbaiknya ialah bahagian ke atas. Maknanya di bawah daripada dagu ni, pasal ni atas sikit daripada tengah tu. Tapi mana-mana pun sama atas, tengah, bawah ke ni sah. Sebab apa? Syarat binatang sembelihan tu kena putus dua bahagian, dua saluran tu. Halkum dan orak mereh. Selama mana tu, sama ada, tak kira lah di bahagian pangkal bawah ni ke. Yang penting, dua orak ni ataupun dua saluran ni putus, bahagian mana. Tapi yang penting, bahagian tekak lah. Bahagian leher. Pangkal bawah leher ke, tengah ke, atas sikit ke bawah ada dagu ke, tak kira. Tapi yang terbaik, kita kena ala ke atas sikit. Okey, jadi az-zahabu ni ialah memotong bahagian leher binatang sebelah atas, di bawah daripada dagu dan di atas daripada tengah leher. Cara ini digunakan untuk menyembelih binatang yang mempunyai leher pendek seperti ayam, itik, lembu, kambing, kerbau, rusa, kijang, apa lagi yang halal dimakan, dan lain-lain lah. Yang seumpama yang leher ataupun tekak dia pendek sikit. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua ialah teknik an-nahru. Dua-dua ni sembelih juga, tetapi bahagian yang dipotong itu masih tetap dua saluran yang wajib dipotong, tapi bahagian leher ataupun tekak yang dipotong. Dan cara dia. Okey, an-nahr ini memotong bahagian leher binatang sebelah bawah. Ini pangkal leher bawah ni. Dekat pangkal sini. Maknanya bukan bahagian atas, bahagian bawah, dekat dengan bahagian hala ke dada sikit ni. Bukan bawah ni dada dah. Dia tak ada dah orang ni, bahagian ni, di pangkal lah. Cara ini digunakan untuk menyembelih binatang yang mempunyai leher yang panjang seperti unta. Zirafah contoh. Kalau ada setengah pendapat kata zirafah ni halal dimakan. Maknanya kalau nak sembelih unta, nak sembelih zirafah, ataupun ada lagi binatang yang tekak dia macam panjang juga, lama kan. Lama ni di Malaysia tak ada orang kan. Di zoo ada kot. Lama. Ataupun angsa pun tekak dia panjang. Bahagian mana pun sembelih, yang penting dua tu. Tapi cara yang dianjurkan. Kalau nahar ni, bahagian pangkal ni. Okey, terutama unta, kalau sembelih unta, dia ada cara sunnah dia, yang panduan, syarak dia ada. Dalam Quran pun sebut, hadis Nabi pun sebut cara nak sembelih unta ni. Okay, teknik an-nahr menurut panduan syarak ada dalam video. Nanti kalau sempat saya akan tunjuk. Teknik az-zabhu dengan teknik an-nahr. Okey, itu dua teknik atau cara sembelihan yang disyariatkan. Okey, seterusnya kita akan tengok beberapa perkara sunat yang sunat dilakukan semasa sembelihan. Okey, antaranya basmalah. Ini sunat ni. Ini menurut mazhab Syafi'i kita lah. Menurut mazhab Syafi'i kita, bismillah itu adalah sunat semasa sembelih. Selawat, membaringkan binatang atas rusuk atau lambungnya yang kiri. Itu kalau dalam kitab lama lah, lambung. Membaringkan binatang atas rusuk kiri. Menghadapkan leher binatang. Bukan kita yang menghadap kiblat. Kita menghalakan leher tengkok binatang tu ke arah kiblat.
Baring binatang tu sebelah usuk kiri, kemudian hala ke kiblat. Kemudian menggunakan alat sembelihan yang paling tajam, menyembelih dengan tangan kanan, memotong orak wadajan. Itu salah orang dah yang saya tunjukkan tadi. Mengutamakan mereka yang lebih afdal, mengikut turutan seperti lelaki Muslim dewasa, kemudian perempuan Muslim dewasa, kemudian kanak-kanak lelaki Muslim umayyah, ahli kitab lelaki, ahli kitab perempuan, orang gila. Orang gila pun sah benar. Orang mabuk dan kanak-kanak belum. Tetapi orang gila pun, tapi syarat dia, masa dia sembelih tu, dia berada dalam keadaan sedar. Dia sedar benda yang dia buat. Walaupun dia gila, tapi dia tahu. Dia tahu dia buat, dia sembelih binatang tu. Ataupun orang mabuk, tengah mabuk. Tapi dalam semasa menyembelih, dia sedar. Dia tahu bahawa perbuatan dia itu adalah perbuatan menyembelih. Dan dengan niat menyembelih. Ataupun kanak-kanak yang belum memayat. Okey, ini mengikut keutamaan. Itu antara perkara yang sunat kita lakukan. Okey. Selain itu, baca doa. Contoh, adalah pelbagai petua. Banyak sebenarnya petua ni nak khabar. Tapi tak sempat lah nanti, insyaAllah. Kalau ada keperluan, pelajar boleh tanyalah apa dia petua-petua. InsyaAllah saya akan berkongsilah petua-petua. Tapi sebenarnya, petua yang terbaik, petua sembelihan yang baik, sebagaimana anjuran sunnah, ada. Hak yang terbaik, petua hak yang Nabi kabul. Apa dia? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lain, itu sabda Rasulullah SAW, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dhabihatahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan, berbuat ihsan. Justru andai kata kamu membunuh orang, maka hendaklah kamu bunuh dengan cara yang ihsan, yang terbaik. Dan andai kata kamu menyembelih, wa idza dhabhtum fa ahsinu zibah, hendaklah kamu memperelokkan menyembelihnya dengan cara yang ihsan. Justru wal yuhidda ahadukum, Nabi kata. Justru sebelum sembelih tu Nabi kata, hendaklah kamu tajamkan alat sembelihan kamu. Asah pisau bagi tajam. Tak kiralah apa alat sembelihan tu, asah dulu bagi tajam. Pastikan alat sembelihan tu tajam dulu. Itu Nabi kata. Wal yurih zabihatahu, dan jadikanlah binatang sembelihan itu berada dalam keadaan rehat, tenang. Tidak stres. Itu penting. Ada teknik dia lah. Cara macam mana nak bagi binatang tu berada dalam keadaan tenang. Ini berkait, terutama biasa berkait dengan ibadat korban, ikah dan sumbang. Ada cara dia, ada panduannya, ada teknik. Tapi hak penting sekali, Nabi kata, buat dengan cara ihsan, yang terbaik. Tajam. Antaranya, asah alat sembelihan tu bagi cukup-cukup tajam. Dan biar binatang yang nak disembelih tu berada dalam keadaan yang rehat. Maknanya, mati cepat. Kita tidak menyeksa binatang. Itu panduan cara sembelih yang terbaik menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, kemudian kita akan tengok pula beberapa video berkaitan. Okay, saya stop sharing dulu. Allah. Okey, dalam grup ni ada saya masukkan tu. Okey, kita tengok
contoh teknik az-zabhu ni. Okey. Kita tengok semula Okey, ini cara az-zabhu, sembelih. Antara sembelih lembu lah. Okey, tengok. Kalau kita tengok sini, okey. Ini bahagian atas. Ini kita tengok atas sikit pada bahagian tengah. Tengah sini, okey ni. Bahagian, ini teknik az-zabhu. Okey, kita ulang sekali lagi. Ni. Bahagian, ini bahagian dagu dia ni. Bawah tu, okey, bawah tu sikit. Dia kalau ikut petua lah kan. Dia orang dulu-dulu dia ada petua dia, cara nak apa ni. Kalau ada setengah tu dia ukur ni. Dia tarik telinga ni. Tarik telinga bagi tu, kita tengok ukur, pada di hujung ni baru dia letak pisau untuk sembelih. Itu petua lah. Tapi macam saya sebut tadi lah, yang penting syarat dia binatang sembelihan tu mesti putus. Kita kena potong dua saluran itu, saluran pernafasan, itu halkum, dan saluran makanan, itu urat merih. Putus dua-dua tu sah. Baik, itu teknik az-zabhu. Okey, kemudian kita tengok pula teknik yang kedua, itu teknik an-nahr, sembelih unta. Okey, nampak Okey, penyembelih ni dia cuba cari bahagian ni. Dia rasa ni bahagian pangkal tengkok unta. Kalau kita tengok tinggi kan, unta leher panjang tu, dia potong tu bahagian tu. Itu dia. Kalau ikut kaedah dia, ini sembelih unta ni, sebagaimana yang disebut dalam Quran dan di sunnah, unta ni disembelih dalam keadaan berdiri. Di atas 3 kaki dia. Kemudian, salah satu kaki itu diikat. Yang sunnahnya patut ikat itu, kemudian ditikam alat sembelihan itu ke bahagian pangkal leher itu, yang kita tengok tadi tu. Mana dah? Ada. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, sekali lagi kita tengok. Okey, kalau kita tengok sini kan. Okey, pisau tu biasanya pisau dia orang Terengganu sebut makan dua belah, atas bawah. Pisau tu tajam dua belah. Maknanya dia letak hujung mata pisau tu naik akak gitu. Contohlah naik gitu, kemudian tarik gitu. Ni dah terputus dah tu. Tapi cara dia gitulah. Mana orang Terengganu sebut jok dulu. Jok mata pisau tu di pangkal leher unta, kemudian tolak depan, tolak belakang. Putus. Itu cara an-nahru lah. Teknik an-nahru, sembelih unta menurut sunnah. Sembelih dalam keadaan binatang unta itu berdiri di atas 3 kaki dan diikat salah satu kaki depan dia. Kemudian kita tikam hujung mata pisau tu ke bahagian pangkal leher unta tu bagi dalam sini. Kemudian kita tolak, tarik ke depan itu. Itu cara kaedah ataupun teknik an-nahru lah. Okey. Okey, jadi saya rasa cukup setakat tu dulu.
perbincangan kita tentang sembelihan lah, terutama berkait dengan rukun dan syarat setiap rukun supaya binatang yang kita sembelih itu sah dan dagingnya halal dimakan. Kemudian banyak lagi lah petua-petua tu. Kalau nak tahu, kita akan berkongsilah insya-Allah. Kalau boleh praktik lagi baguslah. Kalau kita boleh macam sebelum ni lah kan. Tapi nak buat macam mana? Kita masih lagi berada dalam keadaan selepas pandemik ni, kita tak boleh bersemuka lagi, masih lagi online. So kita boleh tengok setakat tu lah. Kat mana ada video, kita tengok. Tapi kalau tak faham, pelajar boleh tanya secara direct lah pada saya insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat tu dulu kuliah kita tentang sembelihan ni. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan panduan untuk kita laksanakan. Hak penting tu kemahiran melaksanakan sembelihan tu lah. Sebab tu saya menganjurkan pelajar-pelajar buat sendiri. Ada video tentang amali tu yang saya dah upload dalam klip. Pelajar boleh tengok cara macam mana nak sembelih tu, teknik dan tips macam mana nak sembelih ayam. Jadi di rumah pelajar boleh praktis lah, boleh buat. Kalau boleh, buat rakaman. Kita kongsi dalam grup. Sama-sama kita tengok. Okay, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.